اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sebelum kita persir surah Ibrahim, ada beberapa soalan yang belum terjawab. Pertama berkenaan dengan Zulaikha dan juga Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kembali kepada surah Yusuf yang kita belajar 2 minggu yang lepas. Jadi soalan ini belum lagi terjawab. Adakah Zulaikha berkahwin dengan Yusuf? Dan bagaimana pula doa-doa yang dibaca oleh oleh masyarakat kita dan juga ada di kalangan masyarakat Arab, doa-doa yang dibaca sempena dengan majlis perkahwinan ataupun pernikahan antara lelaki dan perempuan supaya dieratkan ataupun dijadikan cintanya seperti cinta Zulaikha kepada Yusuf alaihissalam. Jadi untuk menjawab soalan ini, saya cuba lihat beberapa pendapat daripada pendapat-pendapat ulama dan para mufassir. Jadi ada cerita-cerita daripada yang kita panggil Israiliyat mengatakan Zulaikha ini berkahwin dengan Yusuf. Dan Zulaikha walaupun tua menjadi muda balik, menjadi dara dan sebagainya. Jadi semua itu adalah cerita-cerita daripada Israiliyat, daripada cerita-cerita orang-orang Yahudi, orang-orang daripada kitab-kitab mereka, daripada mulut-mulut mereka. Jadi pendirian kita tidak membenarkannya dan kita tidak menolaknya selama mana ia tidak bercanggah dengan Al-Quranul Karim dan syariat kita. Jadi dalam isu ini lebih baik kita tawakuf, kita tidak menghukum sama ada ia benar ataupun tidak benar, sebab kita pun tidak tahu hakikatnya. Cuma ada beberapa pendapat ulama, contohnya Ibn Kathir, dia bagi tahu kita i'rab, kita menolak ataupun kita tidak mengamalkan ataupun kita tidak menyebarkan cerita-cerita ini adalah lebih aula, lebih baik daripada kita menyebarkannya, kita menceritakan Zulaikha kahwin dan sebagainya, sebab kita tidak tahu kebenaran tersebut. Dan dalam kitab kita, dalam Al-Quran dan juga dalam hadis pun tidak menceritakannya. Jadi kita menolaknya ataupun tidak mengamalkannya adalah lebih aula. Jadi saya punya pendapat cerita-cerita ini kita abaikan, dan doa-doa tersebut pun kita cuba abaikan. Walaupun ada mungkin dicetak ataupun dibuat doa-doa, kita abaikan Zulaikha dan Yusuf ini kerana kita tidak tahu kebenarannya. Adapun doa supaya cinta Khadijah kepada Rasulullah ataupun Fatimah kepada Ali ataupun selainnya, itu adalah benar berlaku. Itu boleh kita jadikan doa. Boleh kita berdoa dengan lafaz-lafaz tersebut. Harus. Adapun untuk menyebut Zulaikha cinta kepada Yusuf, itu kita tidak tahu kebenarannya. Satu lagi, Zulaikha ini kalau ditunjuk di dalam Al-Quran, ia adalah seorang perempuan yang tidak baik. Walaupun ada Al-Quran menyatakan dia mengaku dia bersalah, dia minta ampun, maaf kepada Yusuf dan selainnya. Tetapi gambaran Zulaikha ini, dia adalah seorang yang tidak dapat untuk menahan nafsunya, seorang yang cuba untuk curang kepada suaminya,
seorang yang menggoda Yusuf alaihissalam. Jadi watak-watak yang tidak baik ada pada Zulaikha ini. Jadi kalau kita nak doakan cinta Zulaikha kepada Yusuf dan sebagainya, itu mungkin tidak berapa elok. Jadi abaikan itu lebih utama ataupun lebih bagus. Dan juga cerita-cerita tentang Zulaikha kahwin, kemudian dia menjadi muda balik, kemudian dia dara balik, sebagainya, itu pun kita abaikan kerana kita tidak tahu kesahihan cerita tersebut. Kita tidak membenarkannya dan kita tidak menafikannya, dan kita tawakuf, kita diam, dan al-i'rab, kita menolaknya ataupun kita tidak mengamalkannya adalah lebih baik, lebih aula. Itu adalah pendapat Ibn Kathir. Ibn Kathir dia mengatakan wa aktsaru aqwalil mufassirin, banyak kata-kata orang-orang yang mentafsir Quran, pakar-pakar tafsir, ahli tafsir, mutalaqqa min kutubi ahli kitab, mengambil daripada buku-buku ahli kitab ataupun kitab-kitab mereka. Itu Yahudi, kitab-kitab Yahudi, ulama-ulama Bani Israel. Jadi ia merupakan Israiliyat. Fal i'radu anhu aula. Jadi kita buangnya, kita mengamalkannya itu adalah lebih utama. Begitu juga berkat Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dia mengatakan kisah Yusuf berkahwin dengan Zulaikha ataupun ada 2-3 nama lagi. Dia kata fallahu alam, Allah Taala saja yang lebih mengetahui. Mimma yuhi bi annaha ghairu thabitah, dan daripada apa yang dicerita itu dan ia adalah tidak sabit, tidak ada di dalam nas Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Jadi kita tawakuf ataupun kita i'rab, kita tidak menyebarkannya, dan kalau ada doa pun kita abaikan, kita tidak mengamalkan doa tersebut. Okey, itu berkenaan dengan Zulaikha dengan Yusuf, kahwin ataupun tidak. Kemudian soalan daripada Datuk Seri minggu lepas berkenaan dengan haji. Haji yang kita upah seseorang untuk menunaikannya. Jadi adakah pahala sampai? Jadi seandainya haji itu adalah haji wajib, maka akan terangkatlah kewajipannya. Jadi bila seseorang itu wajib dia menunaikan haji, tetapi semasa hidupnya dia tidak menunaikan haji, kita boleh upah seseorang untuk menunaikan haji bagi pihaknya. Bila ditunaikan haji tersebut, maka dia terangkatlah kewajipannya dan juga mendapat pahala haji tersebut. Sebab itulah badal haji ini perlu kita cari orang yang terbaik ataupun kaum kerabat kita, supaya semasa tunaikan haji itu dia melakukan banyak amalan-amalan dan pahalanya dapat kepada si mati. Itu berkenaan dengan haji wajib. Begitu juga haji yang kita kata bukan haji wajib. Haji sunat. Mungkin telah pun tunaikan haji, tapi kita buat lagi haji ataupun buat lagi umrah, dan pahalanya juga mengikut kata ulama kita, ia sampai ke si mati. Haji, kemudian sedekah, semua ini adalah ada nas yang mengatakan pahalanya sampai kepada si mati. Dan baca Quran dan sebagainya menjadi percanggahan di kalangan ulama. Adakah bila kita baca Fatihah sampai itu adalah menjadi perbahasan para ulama? Ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai apabila seseorang itu berdoa, ya Allah Tuhan kami, kalaulah ada pahala daripada bacaan kami ini, berikanlah kepada si fulan. Jadi itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Taala sampaikan doa itu, maka sampai. Jadi haji tadi sampai pahalanya. Begitu juga sedekah, kita sedekah bagi pihak ayah kita dan ibu kita, itu juga sampai. Dan begitu juga amalan-amalan baik yang dilakukan oleh si mati. Contohnya dia mengajar ilmu, contohnya dia berwakaf dan sebagainya, ia dipanggil amal jariah, maka ia adalah sampai kepada pahalanya sampai kepada si mati.
Itu mengikut hadis Nabi SAW, idza mata bani Adam inqata'a, apabila mati seorang anak Adam maka terputuslah segala amalannya kecuali 3. Pertama, anak yang mendoakannya. Yang kedua, sedekah jariah yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah doa, anak yang soleh yang berdoa kepadanya. Itu adalah pahalanya akan dapat kepada si mati. Kemudian iktikaf dalam rumah. Iktikaf dalam rumah ini menjadi satu perbahasan di kalangan ulama, khususnya semasa Covid. Masjid ditutup. Bagaimana kita nak iktikaf? Jadi asas iktikaf ini adalah di masjid ataupun di tempat yang didirikan solat berjemaah 5 waktu. Di surau atau yang kita panggil surau ataupun di masjid, ini adalah dibolehkan kita iktikaf dan ia adalah sunat muakkad. Disunatkan kita beriktikaf atas asas untuk apa? Untuk kita berikan seluruh jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggal perkara yang lain, kita duduk di masjid dan kita serahkan, kita berikan, kita luangkan masa kita sepenuhnya dengan solat, dengan zikir, dengan bertaubat, dengan doa dan sebagainya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia adalah sunat. Jadi tempatnya adalah di masjid ataupun di musalla yang didirikan solat 5 waktu. Ini diharuskan. Cuma Datuk Seri pada minggu lepas dia bertanya bagaimana bolehkah iktikaf di rumah. Jadi ada pendapat di kalangan ulama dalam mazhab Hanafi khususnya mengatakan seorang perempuan dia boleh iktikaf di dalam rumah sebagaimana yang saya beritahu minggu lepas. Iktikaf di rumah. Ini ada pendapat ulama mengatakan begitu. Bagaimana di mana tempat dia nak iktikaf? Maknanya di rumah yang dikhaskan untuk solat. Dia boleh berada di situ, kemudian dia iktikaf di situ, niat untuk takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diberi pahala kepadanya iktikaf bagi perempuan. Cuma bagi lelaki asal iktikafnya adalah di masjid. Dia tak boleh iktikaf di rumah. Cuma dibenarkan, diharuskan kepada perempuan sahaja. Jadi perempuan tak apa iktikaf di rumah. Cuma lelaki tidak boleh. Ini pendapat. Cuma Covid ni ada juga yang mengatakan boleh bagi lelaki. Jadi lelaki bila Covid dia tak boleh pergi masjid. Bagaimana dia nak iktikaf? Di rumahnya ada masjid, ada ataupun tempat solat. Jadi ada juga ulama, antaranya SU Kesatuan Ulama Dunia, Syekh Qurrah Dari, dia mengatakan diharuskan bagi lelaki iktikaf juga di dalam rumah. Cuma ada pendapat-pendapat yang lain mengatakan iktikaf ini bagi lelaki hanya di masjid. Seandainya dia tidak boleh pergi ke masjid, dan dia akan dapat pahala sebagaimana kebiasaannya jika dia iktikaf di masjid, pahalanya akan dapat kepadanya walaupun dia tidak iktikaf. Itu dari sudut apa tadi? Iktikaf di masjid. Itu soalan yang keberapa tu? Soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Kemudian soalan yang kelima, Haji Ali dia kata permulaan surah. Ini sudah saya terangkan pada kelas-kelas kita yang lepas. Permulaan surah menggunakan alif lam mim, alif lam ra, sad, qaf, huruf-huruf Al-Quran ataupun huruf Arab ini sudah saya terangkan pada kelas-kelas kita yang terdahulu. Cuma secara ringkasnya huruf-huruf ini maknanya kita tidak tahu. Kita tak tahu apa maknanya. Cuma fungsinya lebih kepada untuk mencabar orang Arab. Untuk mencabar mereka, menarik perhatian mereka bahawasanya Al-Quran ini terdiri daripada huruf-huruf Arab. Dan dia adalah ada i'jaz, ada kelebihan, kehebatan Al-Quran ini. Kerana datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seandainya orang Arab ini dia mengatakan Al-Quran ini dicipta oleh manusia ataupun sihir ataupun dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, dia boleh cuba datangkan ayat-ayat seperti Al-Quran
di mana ayat-ayat itu terdiri daripada huruf-huruf alif lam ra, huruf qaf, huruf sad, alif lam mim sad, alif lam mim dan selainnya. Jadi lebih kepada tahaddi, mencabar orang Arab yang berbahasa Arab menggunakan huruf-huruf Arab. Jika mereka syak kepada Al-Quran, bolehlah bawa Al-Quranul Karim, boleh buat seperti Al-Quranul Karim untuk menunjukkan Al-Quran ini adalah ciptaan manusia. Jadi dari sudut fungsinya lebih kepada mencabar dan juga menarik perhatian Arab. Apabila sesuatu itu dimulakan dengan huruf, maka orang Arab akan bertanya-tanya, apa lagi yang Nabi akan sebut ini? Di mana ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada qaf, ada sad. Jadi huruf-huruf ini dapat menarik perhatian musyrikin Mekah dan juga orang Arab yang menerima dakwah ataupun yang diseru oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, zuriat ikut keluarga. Ini Puan Datin Syahizan yang tanya soalan, adakah Nur Hizan, adakah kita akan masuk syurga bersama keluarga? Jadi soalan itu saya sudah jawab pada minggu lepas, bahawasanya boleh kita masuk di dalam syurga bersama keluarga kita dengan syaratnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada satu, saya janji minggu lepas saya bagi satu ayat Saya bagi satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut zuriat seseorang itu akan mengikut ayahnya, akan mengikut keluarganya. Contohnya anak kita, cucu-cucu kita, ataupun kita sendiri akan ikut ayah kita. Itu ada di dalam ayat yang saya sebut minggu lepas, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum. Mereka-mereka yang beriman akan mengikut mereka zuriat mereka dengan iman, dengan syarat mereka itu beriman. Jadi ulama ada mentafsirkan seandainya seorang ayah masuk syurga dan zuriatnya beriman dan tidak sampai ke tahap ayahnya, maka akan diangkat martabatnya, darajahnya akan bersama dengan ayahnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan disamakan walaupun amalan anak-anak itu tidak baik. Amalan anak itu tidak baik, tidak bagus, tidak sampai kepada tahap ayahnya, tetapi dia juga akan disamakan darjahnya dengan ayahnya. Itu ada pendapat banyak ulama-ulama menyebut. Contohnya As-Sawri mengatakan Allah Ta'ala mengangkat zuriat mukmin darajatnya walaupun amalannya adalah kurang, supaya ayahnya dapat bahagia bersama dengan anak-anaknya ataupun zuriat-zuriat. Jadi Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Sorry Ustaz. Jadi the reverse is also betul juga lah kan Ustaz. Sekiranya macam seorang ayah tu bukan ayah yang soleh atau mukmin, jadi anaknya just kebaikannya yang terserah kepada perbuatan anak sendiri lah kan Ustaz. Tak payahlah ayah dia nak apa, kalau umpamanya lah ayahnya bukan seorang yang mukmin, bukan seorang yang baik, ataupun doang ni anak-anak ni mungkin daripada anak yang ini pun ada hadis Puan Nur Hizam. Ini ada hadis, hadis ini isnad sanad dia sahih. Mengikut Ibn Kathir, dia sahih sanadnya tetapi tidak dikeluarkan oleh ulama hadis. Tetapi sahih. Apa dia kata? Dia bagi tahu innallah la yarfa'u la yurfa'a ad-darajah lil 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya rab anna li hadha. Dia bagi tahu ada seorang bapa tiba-tiba dia duduk di syurga yang tingkatannya hebat, sehingga dia pun hairan. Dia bertanya, wahai Tuhanku, dari mana semua ini aku dapat? Dia tidak baik dan sebagainya. Fayaqulu bistighfari waladika laka. Dengan anak engkau memohon keampunan bagi engkau. Maksudnya seorang anak yang berdoa kepada ayahnya,
Kan kita setiap kali kita solat, kita berdoa dan sebagainya, di akhirat nanti ayah kita akan naik tingkat dia punya darajahnya, sehingga dia pun hairan kenapa. Dan hadis ini walaupun tidak dikeluarkan oleh ulama-ulama hadis, mengikut Ibn Kathir, dia ada syahid dia. Mana dia ada penguat hadis ini. Hadis yang saya baca tadi, idza mata ibni adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Adam akan putus tiga amalnya kecuali tiga. Antaranya adalah waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang berdoa kepadanya. Jadi sebagaimana ayah yang baik dapat bantu anak yang kurang baik, begitu juga anak yang soleh dapat membantu ayah yang kurang baik. Jadi ini adalah satu kesian belas rahmat Allah, kurniaan Allah SWT kepada mukmin yang berkeluarga, maknanya bersatu di dalam syurga bersama dengan anak-anak, bersama dengan isteri dan selainnya. Boleh bersama, tapi syaratnya adalah iman. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, terima kasih Ustaz. Ya. Jadi boleh tolong menolong. Dia macam kita duduk dalam rumah lah. Rumah kita ini adalah tanggungjawab semua orang. Ayah ketua keluarga, isteri mungkin kita letak timbalan. Tadi kita ada bincangkan beza timbalan dengan penolong. Timbalan itu kerjanya kuat lagi. Penolong dia tengok-tengok aja. Jadi timbalan dia. Tetapi rumah ini milik siapa? Milik bersama. Maknanya setiap orang, seisi keluarga ini, sama ada anak, sama ada ayah, sama ada ibu, ada fungsi masing-masing. Ada tanggungjawab yang khas, ada tanggungjawab yang masing-masing bertanggungjawab, ada tanggungjawab yang umum. Contohnya kalau berterabur sama-sama susun rumah, kalau kotor sama-sama bersih. Kalau berlaku benda yang tidak bagus, sama-sama selesaikan, sama-sama wujudkan kebahagiaan, sama-sama jaga hati, itu tanggungjawab masing-masing. Jadi satu rumah itu kita dapat bayangkan orang yang lemah ada yang backup dia, yang cuba bantunya. Kalau yang sibuk, ada yang kurang sibuk ini akan menolong yang sibuk. Kalau ayah tak ada ibu yang ganti ayah tersebut menunaikan tanggungjawab dan selesaikan segala permasalahan. Jika ibu dan ayah tak ada anak sulung yang bertanggungjawab memantau adik-adiknya dan sebagainya. Jadi tengok mana dalam satu keluarga atas dunia ini kita hidup sebegitu. Semua itu bukan kata dari sudut normal kita punya kehidupan, tetapi itu juga adalah sarana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita saling menasihati orang yang tak solat, kita suruh solat. Orang yang lambat solat, kita ajak cepatkan solat berjemaah, doa bersama-sama, baca Quran, belajar sama-sama contohnya. Jadi semua itu adalah menunjukkan kita mengecapi kebahagiaan, tolong menolong antara satu sama lain. Jadi perkara itu ataupun situasi itu juga di akhirat nanti. Setiap orang akan tertanya-tanya, di mana anak aku yang bongsu, di mana anak aku yang sulung, yang tolong aku atas dunia, di mana isteri aku, di mana suami aku, di mana adik-beradik aku, di mana ayah aku. Jadi jangan fikir bila kita masuk syurga kita dah lupa semua itu, tidak. Jadi Allah Ta'ala untuk menjadikan ahli syurga ini seronok, anak-anak yang darajahnya kurang, tak boleh bersama mak dan ibu, Allah Ta'ala akan masukkan sekali. Supaya ayah ataupun mak itu suka ada bersama dengan anak-anak. Boleh mengecapi kebahagiaan, boleh mengecapi kenikmatan sebagaimana mereka bahagia, nikmat berada di atas dunia. Jadi kita hidup atas dunia ini pun kita kena wujudkan suasana sebegitu untuk kita kecapi kebahagiaan itu di akhirat nanti. Maksudnya atas dunia lagi kita kena rasa seandainya ada di antara kita tidak baik, kita nak dia baik. Ya. Ada di antara kita kurang dari sudut ibadatnya, kita bagi nasihat. Berdosa dan sebagainya, kita bagi nasihat. Jadi semua itu akan menjadikan kita asas
untuk kita berjumpa di akhirat nanti, dan itulah sebenarnya yang kita nak, dan itu adalah tuntutan Allah. Allah Taala tuntut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu masing-masing, wa ahlikum, dan keluarga kamu, minan nar, daripada neraka. Qu anfusakum, jagalah diri masing-masing, diri saya dan diri Haji Khairuddin, kita semua, Datuk Hud, dan semua, Haji Mior, Haji Ali, Haji Aziz, diri kamu itu kamu elak atau kamu jaga daripada neraka. Dan juga setiap orang ada tanggungjawab, iaitu keluarganya. Takkanlah kamu seorang saja nak masuk syurga. Ini anak kamu, isteri kamu saja nak baik. Kalau atas dunia ini kita kalau beli makanan semuanya merasa belaka. Kita sayang kepada anak kita, tak ada yang lapar, tak ada yang susah. Kalau sakit kita bawa pergi jumpa doktor. Tapi di akhirat nanti, adakah kamu seorang saja nak masuk syurga? Sebagaimana nikmat yang mereka ada dapat atas dunia ini, kamu juga perlu sayang kepada mereka, sehinggalah akhirat nanti kamu boleh ajak mereka untuk ingat kepada Allah, supaya di akhirat nanti dapat bersama masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, this is a silly question, tetapi saya nak tanya, tapi kadang-kadang ada juga keluarga yang di dunia ni mungkin dia tak seronok dengan keluarga, dengan suami atau isterinya, because cruel ke atau tak adil ke apa. Jadi di syurga juga dia mungkin boleh juga cakap I do not want to be with the person. Betul tak Ustaz? Maknanya Allah tu Maha Kaya, nak macam menjaga hati dia, tak menyeronokkan Ustaz. Maksud saya ada keluarga yang macam pincang, yang memang dalam dunia ni memang dah divorce, dah macam macam not happy lah Ustaz. Ya. Itu asas keadilan Allah, Puan. Maknanya kalaulah disebabkan permasalahan itu kerana ketidakadilan ataupun kezaliman, ataupun ambil hak-hak orang lain dan sebagainya, itu akan diadili oleh Allah SWT. Cuma kalau benda itu bukan berasaskan kepada keadilan, lebih kepada perasaan biasa dan sebagainya, di akhirat nanti dah hilang dah benda tu. Mungkin atas dunia ini kita rasa tak selesa dengan seseorang, tapi tak ada apa-apa asas. Kita hanya rasa tak selesa. Tak ada apa-apa asas pun kita rasa begitu. Tetapi di akhirat nanti perasaan itu sudah tidak ada. Maknanya ahli syurga tidak ada dah semua itu. Dan seandainya ada perselisihan ataupun kezaliman, itu akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak-anak kita ataupun ayah kita, kita perlu seru dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya jadi baik, soleh dan sebagainya. Tetapi hidayahnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena faham. Jangan kita seru mereka tapi mereka tidak terima kita ataupun mereka tidak dengar nasihat kita, kita mula melenting, mula kita putus asa, mula kita menghalau, mula kita tolak, putus saudara, itu tak boleh. Kita kena teruskan, kita kena ingat, aku hanya mampu untuk beritahu perkara baik. Tetapi yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga anak-anak kita, kita nasihat dia, tunjuk ajar kepadanya, suruh dia berkali-kali, berulang-ulang, tahun demi tahun, sampailah mereka itu besar, berpisah dengan kita, duduk rumah masing-masing, berkahwin dan sebagainya. Dan hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin masa dia duduk dengan kita, dia tak ingat apa yang kita nasihati. Tetapi bila mereka bina keluarga, bila mereka ada anak, ada isteri, mereka akan berubah. Banyak, saya sendiri pun banyak benda yang saya tak buat zaman ayah saya suruh. Tetapi bila sekarang ini saya buat. Saya apa yang ayah saya buat itu menjadi contoh kepada saya apabila saya tua. Umur 46 sekarang ini, banyak contoh-contoh yang saya ikut. Tapi dulu saya tak buat pun. Itu antara yang saya malas. Tetapi sekarang ini saya ikut. Jadi mungkin masanya belum tiba. Apabila tiba masanya, Allah Ta'ala beri petunjuk, Allah Ta'ala beri hidayah, di mana anak-anak kita yang mungkin kita rasa kecil tak nak ikut, tetapi besar nanti dia menjadi seorang yang baik.
ikut apa yang kita buat. Yang penting seorang ayah dan ibu ini dia hendaklah beri tunjuk yang contoh yang baik. Dia tunjuk bagi contoh tauladan yang baik. InsyaAllah anak akan ikut nanti. Yang penting baik kita ini menjadi baik. Jadi kalau kita ada orang tak suka pada kita ataupun ada sesuatu yang wujud perselisihan dalam keluarga dan sebagainya, yang penting kita adalah di pihak yang baik. Dan kalaulah ada kezaliman dan sebagainya, itu akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah 6 soalan lebih kurang, kiranya hutang saya hutang untuk jawab soalan itu sudah pun terjawab. Tak ada soalan lagi Haji Ali Jadi kita teruskan dengan tafsir kita pada hari ini, iaitu surah Ibrahim. Surah Ibrahim ada berapa ayat surah Ibrahim ini? Ada 52 ayat. Surah Ibrahim ini ada 52 ayat. Diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Kalau mengikut pandangan ulama mufassir, surah ini adalah Makkiyah, iaitu diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Cuma ada juga yang mengatakan ada 3 ayat, ayat 28, 29, 30 dia adalah Madani. Cuma ada yang mengatakan semuanya adalah Makkiyah. Jadi surah Ibrahim, surah yang ke-14, dan ia adalah ada 52 ayat, dan surah ini adalah Makkiyah mengikut pandangan mufassir. Cuma ada juga ulama mengatakan ayat 28, 29, 30 itu adalah ayat Madaniyah. Nama surah ini adalah Ibrahim, sempena dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kerana ada cerita tentang Nabi Allah Ibrahim di dalam surah ini. Bukan bermakna dalam surah lain tidak ada, tetapi surah ini ada disebut tentang doa-doa Nabi Allah Ibrahim dan cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Allah Ibrahim ini adalah Abul Al-Anbiya. Dia digelar sebagai bapa para nabi. Kerana nabi-nabi selepas itu lahir daripada zuriat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, termasuklah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibrahim, Ishaq, daripada Ishaq pergi Yaqub, kemudian Yaqub, Yusuf, Sulaiman, Daud dan sebagainya. Kemudian akhir sekali Nabi datang daripada Ismail bin Ibrahim, juga Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi ini datang daripada nasabnya adalah Ismail. Dan Nabi-Nabi Bani Israel datang daripada Ishaq. Dan disebut Bani Israel itu gelaran kepada Yaqub alaihissalam. Ya. Jadi Ibrahim itu Abul Anbiya. Pertama. Yang kedua, Ibrahim selalu disebut dalam Al-Quranul Karim. Dia Nabi Allah Ibrahim ini diterima oleh semua puak yang berada di zaman Nabi Muhammad SAW. Pertama, Yahudi menerima, mengiktiraf Nabi Allah Ibrahim, dan mereka mengatakan Nabi Allah Ibrahim ini adalah daripada Yahudi, keturunan nasab daripada mereka ini, nasab daripada Ishaq, Yaqub, kemudian Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka mengatakan Yaqub, Ishaq, Ibrahim. Jadi mereka mengatakan Ibrahim ini adalah Yahudi. Jadi Yahudi mengiktiraf Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Kristian, yang beriman atau mengikut Isa alaihissalam juga mengatakan mengiktiraf Ibrahim. Dan mengatakan Ibrahim ini adalah Kristian, Nasara, Masih. Dan juga musyrikin Mekah yang menyembah berhala itu sama juga mengiktiraf Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kerana nasab Arab ini adalah daripada Ismail. Jadi mereka mengatakan kami ini adalah cucu-cucu, cicit-cicit kepada Ismail. Ismail adalah anak kepada Ibrahim. Jadi musyrikin Mekah itu yang menjaga Kaabah, menunaikan tawaf kepada sekitar Kaabah dan sebagainya.
Jadi semua masyarakat itu, masyarakat yang berada di zaman Nabi, Yahudi, Kristian dan juga musyrikin Mekah, Arab, jadi mereka mengiktiraf Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi kedudukan Nabi Allah Ibrahim ini adalah sangat agung, sangat besar dalam masyarakat Arab pada masa itu. Cuma Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran bahawasanya Nabi Allah Ibrahim ini adalah bukan Yahudi, dalam surah Ali Imran, maka Ibrahim Yahudiyan. Ibrahim itu tidak beragama Yahudi, wala Nasraniyan, dan dia juga tidak beragama Nasrani, walakin Hanifa Muslim. Tetapi Ibrahim itu adalah beragama tauhid. Mereka Nabi Allah Ibrahim itu adalah Muslim, Muslimat. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Allah Ibrahim itu bukan di kalangan orang-orang yang syirik. Jadi itu telah dinafikan di dalam surah Ali Imran. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga di dalam Ali Imran ayat selepas itu, inna awlan nas, manusia yang paling dekat dengan Ibrahim, orang-orang yang paling hampir sekali dengan Nabi Allah Ibrahim, lilladzina taba'u, iaitu mereka yang mengikut Nabi Allah Ibrahim, iaitu mereka yang mewarisi agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa hadzan nabi, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang dekat adalah mereka yang mengikut agama Nabi Allah Ibrahim, yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah Taala itu pelindung bagi orang mukmin. Dan kalau mereka yang dah join kelas kita sebelum ini, kita pernah tafsir Ali Imran. Dan ayat-ayat sebelum ini pun kita pernah jumpa bahawasanya semua para anbiya itu adalah muslimun. Semuanya adalah membawa agama akidah tauhid, dan mereka semua adalah muslimun, Islam. Maknanya agama Allah SWT adalah Islam. Tidak ada agama selainnya. Jadi itu juga antara sebab ataupun kelebihan Nabi Allah Ibrahim, sehingga surah ini disebut, diguna dengan namanya. Dan selain itu juga di dalam surah ini ada doa-doa yang banyak diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bermula ayat 37, 38, 39, 40, 41, semua itu adalah doa-doa Nabi Allah Ibrahim yang bermula dengan Rabbana, Rabbi. Jadi semua itu adalah doa-doa yang dicatat di dalam surah ini. Selain surah-surah yang lain, ada juga dalam surah Baqarah. Ada juga doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim dalam surah Baqarah, dia berdoa supaya rasul-rasul ini daripada zuriatnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah rasul-rasul di kalangan mereka, daripada keturunan mereka itu, zuriat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Daripada orang Arab dan selainnya, semua itu adalah zuriat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Okey, jadi mengisyaratkan kepada kita bahawasanya seandainya Kristian dan juga Nasrani itu mengiktiraf Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kenapa mereka menolak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu juga musyrikin Mekah, mereka mengikut ataupun mereka mengiktiraf Nabi Allah Ibrahim. Kenapa bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menolak? Sedangkan Nabi Muhammad ini adalah membawa risalah Nabi Allah Ibrahim juga. Dan Nabi Muhammad ini adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim juga. Jadi risalahnya satu. Jadi kamu tolak Nabi Allah Muhammad, wahai Israel, kenapa? Tidak ada sebab lain kecuali dengan kebangsaan dia, bangsa Israel itu. Juga Kristian, mereka menolak kerana kesesatan mereka. Dan musyrikin Mekah, mereka menolak kerana mereka menurut nenek moyang mereka, mengikut kata mereka, agama ini adalah tinggalan ataupun apa yang diamalkan oleh nenek moyang mereka. Jadi mereka menolak atas asas nafsu mereka, atas asas perkauman, dan asas-asas bukan kebenaran. Sedangkan sebenarnya mereka ini satu saja. Kristian, Yahudi, musyrikin Mekah dan sebagainya, seandainya mereka kembali kepada kebenaran, mereka akan terima
ajaran ataupun agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina, sesiapa yang mencari ataupun mengikut agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, Allah Taala tidak akan menerimanya. Okey, jadi jumlah ayat 52 ayat. Dan apa kaitan ataupun apa turutan antara surah Ar-Ra'd yang kita belajar minggu lepas dengan surah Ibrahim? Surah Ar-Ra'd, kalau kita lihat dalam ayat ni, dalam masah Quran yang saya share ni, Allah Taala sebut wa yaqulul ladzina kafaru lasta alaihim qul kafa billahi syahida. Dan orang-orang kafir itu berkata, engkau bukanlah seorang rasul daripada Allah. Maknanya engkau wahai Muhammad bukannya rasul daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakanlah wahai Muhammad, qul kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antara kamu. Jadi yang menjadi saksi nabi itu adalah rasul adalah Allah. Wa man indahu, dan juga disaksikan oleh orang-orang yang ada ilmu pengetahuan mengenai kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu ahli kitab. Jadi ada disebut di sini tentang ilmu kitab, iaitu Alkitab. Dan selepas itu surah Ibrahim ayat yang pertama disebut kitabun. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika. Jadi akhir surah Ar-Ra'd disebut tentang Alkitab, dan juga awal surah Ibrahim disebut tentang Alkitab, iaitu Al-Quranul Karim. Jadi kita lihat di sini ada turutan ataupun ada munasabah surah Ar-Ra'd dengan surah Ibrahim, itu dari sudut ayat. Kemudian dari sudut tema dia ataupun isi-isi pentingnya adalah juga sama. Surah Ar-Ra'd tentang akidah, tentang tauhid, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentang nabi, tentang rasul. Juga surah Ibrahim juga sama, menceritakan tentang tauhid, tentang nikmat-nikmat nabi, dan juga tentang beriman kepada rasul, kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia punya tema dia lebih kurang dah sama saja. Jadi ada munasabah di situ. Kemudian tajuk umum surah Ibrahim ini, yang pertama surah Ibrahim ini dia menceritakan tentang akidah. Ayat yang pertama pun kita dah jumpa dah. Kitabun maknanya percaya kepada kitab. Ayat yang kedua, Allahu, percaya kepada Allah. Kemudian alladzina yastahibbunal hayat, selepas itu Allah Taala cerita tentang hari akhirat. Adzabun syadid, ayat yang kedua ini pun Allah Taala dah sebut tentang azab, iaitu hari akhirat. Jadi ayat 1 dan ayat 2 ini Allah Taala sudah pun cerita tentang akidah. Walaupun kita tak nampak kan Allah Taala tak sebut tauhid dan sebagainya, tapi ayat ini dia membicarakan tentang asas akidah, iaitu kenabian, kemudian ketuhanan, dan yang ketiga adalah hari akhirat. Itu adalah asas akidah kita. Ketuhanan, percaya kepada Allah, kenabian ataupun kerasulan, percaya kepada rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, kemudian hari akhirat. Hari akhirat. Qada dan qadar itu juga termasuk dalam ketuhanan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema utama ataupun tajuk utama surah Ibrahim ini adalah berkenaan dengan akidah. Dan bila kita lihat ayat 35 36 banyak diulang kalimah Rabb. Rabbi innahum adlalna, Rabbana inni askantu, Rabbana innaka ta'lam, alhamdulillahi wa habli, Rabbi ja'alni, Rabbana. Tengok banyak kan? Ini semua adalah disebut kalimah Rabb. Jadi antara mufassir dia menyatakan antara perbahasan surah ini adalah menekankan dari sudut rububiyah, iaitu manusia hendaklah mengiktiraf, beriman, berpegang dengan sekuat-kuatnya bahawasanya Allah Ta'ala yang mencipta mereka. Allah Ta'ala adalah Rabb, Tuhan mereka yang mencipta mereka, yang menjadi mereka, yang mematikan mereka, yang menghidupkan mereka, yang memakbulkan doa mereka, yang memberi rezeki kepada makhluknya, dan selainnya. Mengurus segala alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi penekanan di dalam surah ini adalah dari sudut rububiyah. Inilah yang antara cabang akidah kita, walaupun ada yang tidak menerima perbahasan akidah ni, ada akidah 3 serangkai, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, dan ada juga sifat 20. Jadi kadang-kadang orang yang belajar sifat 20 dia tolak 3 serangkai ini. Tetapi kalau kita baca Al-Quran, ada ayat-ayat yang menyatakan tentang rububiyah, iaitu seseorang perlu beriman, perlu mengaku dengan sepenuhnya bahawasanya yang menciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang mengurus hidupnya. Bukan hidupnya saja, semua alam ini. Alam malaikat, alam manusia, alam haiwan, alam benda, alam binatang, alam jin, alam lautan, semua alam ini yang Rabbnya, yang mengurusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daun yang gugur kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang mati kecuali dengan izin Allah, kehendak Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang itu ditimpa bala, diangkat bala ataupun dimakbulkan doa kecuali semuanya adalah dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Rabb, iaitu Tuhan yang mencipta, mengurus segala alam ini. Jadi surah ini juga menekankan ada di sana tauhid rububiyah, menekankan tauhid dari sudut rububiyah. Dan surah Ibrahim juga menyebut tentang syariat. Walaupun kita kata surah Ibrahim ini dia surah Makkiyah, tetapi ada disebut tentang satu syariat yang sangat penting, iaitu solat. Tengok ayat 40, walaupun kita bagi tafsir ayat pertama, Allah Taala Nabi Allah Ibrahim sebut, Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salat. Tuhanku, jadikan aku ini muqima, orang yang mendirikan, melaksanakan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga zuriat-zuriatku. Jadikanlah mereka itu adalah orang yang mendirikan salat. Rabbana taqabbal du'a, Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Jadi disebut tentang di sini ialah salat, menunjukkan betapa pentingnya salat, dan ia adalah ada daripada Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, sehinggalah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat itu adalah imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Al-farqu bainal mu'min wal kafir, beza mukmin dan kafir adalah salat. Beza mukmin dan kafir adalah salat. Dan kalau kita lihat wasiat Nabi Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah as-salat. Sehingga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Daud, kana akhir kalami Rasulillah. Akhir percakapan ataupun kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah as-salah, as-salah. Nabi sebut salat, salat. Ittaqullah fima malakat aymanukum, dan bertakwalah kamu kepada Allah apa yang kamu miliki daripada hamba dan juga harta-harta. Dan hadis ini adalah sahih. Okey, kita teruskan kepada tafsir surah Ali Imran pula, surah Ibrahim. Kita kembali kepada ayat pertama tadi. Okey, surah ayat yang pertama, ayat 1, sebagaimana yang saya cerita tadi, Allah Ta'ala sebut tentang kitab. Dan Allah Ta'ala beritahu apa fungsi kitab Al-Quran yang ada pada depan kita ini. Allah Ta'ala beritahu, litukhrijan nas minadh dhulumat ilan nur. Ini adalah fungsi Al-Quran yang ada di depan kita. Daripada sejak Nabi Muhammad SAW sehinggalah kepada kita sekarang ini. Apa fungsi utamanya? Mengeluarkan manusia. Bukan saja kita yang mukmin ini, bahkan semua manusia. Minadh dhulumat, daripada kegelapan. Kegelapan itu adalah kekafiran, kemunafikan, kemudian maksiat, boleh diterjemahkan. Maknanya Al-Quran ini membawa manusia, mengeluarkan manusia daripada kufur kepada mukmin, daripada munafik kepada iman, daripada maksiat kepada taat, daripada
duka kepada bahagia, daripada ahli neraka kepada ahli syurga, daripada kekusutan kepada ketenangan, daripada zulumat, segala kegelapan, kepada an-nur. Nur ini adalah cahaya. Allah Ta'ala sebut nur ini satu saja, zulumat itu banyak. Jadi kegelapan itu memang banyak dalam hidup ini. Tetapi yang mengeluarkannya adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ilan nur, nur ini adalah agama, itu Islam. Apabila seseorang itu Islamnya baik, maka akan keluarlah daripada segala kegelapan. Bi'izni rabbihim, dengan izin Allah. Maknanya hidayah, petunjuk, kuasa, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hanyalah berusaha, tetapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita fikir, kalau macam tu manusia ini adalah terpaksa lah ikut apa yang Allah tentukan. Tidak begitu. Dah semuanya ikut Allah Subhanahu Wa Taala, jadi semuanya Allah Ta'ala tentulah belaka kan. Tidak begitu. Itu satu pemahaman kita dari sudut zahirnya. Tetapi hakikatnya kalau kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyak ayat yang meminta kita usaha. Kita menggunakan akal, menggunakan usaha yang ada pada kita, bukan sahaja untuk mencari rezeki atas dunia ini, tetapi juga untuk mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man yujahid fina ladahdiyannahum subulana. Siapa yang mujahadah, yang berjihad, yang berusaha di jalan kami, kami akan tunjuk jalan-jalan kami. Itu yang Allah Ta'ala berfirman. Maknanya kalaulah kita nak dapat petunjuk, kalau kita duduk saja, kita tak dapat. Begitu juga orang yang nak rezeki, dia duduk saja, dia tak dapat rezeki. Dia mesti bergerak, dia mesti berusaha. Paling tidak pun usahanya dari sudut hatinya. Perlu husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik sangka kepada Allah dan selainnya. Jadi kalau dia tak buat apa-apa, dia tak solat contohnya, dia kata Allah Taala yang tentukan aku tak solat. Sebab Allah Taala kata biizni rabbihim, dengan izin Allah seseorang itu dapat keluar daripada kegelapan kepada nur. Jadi aku tak solat ini Allah Taala dah tentukan aku tak solat. Itu tidak betul, kerana solat itu adalah dituntut oleh Allah. Dan kamu seorang mukmin perlu laksanakan solat tersebut. Perlu usaha untuk solat. Perlu laksanakan solat tersebut atas asas kamu ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh kita berhujah dengan takdir Allah apabila melakukan maksiat ataupun dosa. Kerana dalam hidup kita ini Allah Taala buat dua benda. Ada jahat, ada baik, ada buruk, ada Islam, ada kafir, ada sesat, ada hidayah. Ada solat, ada tinggal solat, ada malaikat, ada iblis. Tapi Allah Ta'ala juga ada beritahu di dalam Al-Quranul Karim. Kamu jangan ikut syaitan, kamu jangan sesat, kamu jangan tak solat, kamu jangan kufur. Jadi larangan itu adalah elak, perlu kita jauhi. Kerana Allah Ta'ala telah beri kepada kita usaha untuk mengelaknya. Untuk kita menjauhi, kita memilih itu ada kuasa pada diri kita. Dan Allah Ta'ala juga beri akal kepada kita untuk kita memilih, untuk kita menentukan mana baik, mana jahat. Jadi dengan akal yang Allah Ta'ala beri, dengan kuasa yang Allah Ta'ala beri, dengan Al-Quran yang Allah Ta'ala turun, jadi kita nilai dan kita buatlah. Jadi kalau kita lakukan maksiat atas asas kita kata Allah Ta'ala takdirkan kita maksiat, tak bolehlah. Sebab kamu tidak berusaha. Dan satu lagi, macam mana kamu tahu ilmu Allah? Kamu tidak tahu ilmu Allah. Jadi jika kamu pilih untuk mengikut syaitan, kamu pilih untuk melakukan maksiat, kamu menjauhi kepada kebaikan dan sebagainya, itu adalah hasil daripada usaha kamu sendiri. Dan semua itu adalah di bawah ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi ayat pertama itu tentang Allah Ta'ala bagi tahu fungsi Al-Quranul Karim membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya dan juga daripada kegelapan kepada jalan yang terpuji. Jalan yang terpuji, jalan yang baik iaitu agama Islam dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kemudian ayat 2 dan 3 ancaman kepada golongan yang kufur. Allah Taala sebut ayat kedua ini, Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang memiliki apa sahaja di langit-langit dan juga di bumi. Celakalah ataupun buruklah orang-orang kafir daripada azab yang pedih. Maknanya ancaman Allah Taala sebut kecelakaan besar bagi orang-orang kafir, kecelakaan besar bagi orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Al-Quranul Karim, di mana mereka itu akan diazab dengan azab yang pedih, azab yang kuat, syadid. Dan orang kafir ini Allah Taala sebut pula kenapa mereka ini kufur. Ayat yang ketiga ini kerana pertama mereka sayang dunia. Maknanya kita boleh fikirkan kerana sayang dunia itu menyebabkan seseorang itu kufur. Alal akhirah, dan mereka menolak akhirat. Mereka tidak beriman dengan akhirat. Walaupun mereka tahu akhirat itu boleh berlaku, tetapi mereka menolak akhirat. Dunia telah menenggelamkan mereka, mereka lupa, mereka dengan cinta dunia ini mereka melakukan apa saja yang mereka mahu. Halal, haram, dosa dan sebagainya mereka lakukan. Dan yang kedua Allah Taala sebut bukan sahaja mereka ini tidak beriman ataupun cinta kepada dunia sehingga lupa kepada akhirat, wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja, mereka juga adalah berusaha untuk menyekat orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja mukmin yang lain. Mereka seksa, mereka sekat, mereka ugut, mereka ancam, mereka buat sekatan ekonomi dan sebagainya. Bahkan Nabi sendiri pun mereka mahu bunuh. Mereka dahlah sesat, tidak beriman, tapi mereka juga menyekat orang lain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwaja ini bengkok, dan mereka mengharapkan orang lain juga sesat seperti mereka. Jadi mereka itulah akan dikenakan azab yang pedih. Jadi Allah Taala sebut ayat 1 ayat 2 ini tauhid kepada tauhid rububiyah kitab, kemudian Allah, kemudian Allah Taala bagi tahu orang-orang yang kafir itu akan dikenakan azab yang pedih, dan sifatnya adalah cinta kepada dunia, mahu menyekat orang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mahu orang lain sesat, terpesong daripada ajaran yang benar. Kemudian ayat yang keempat Allah Taala sebut tentang Rasul. Ini kerasulan, jadi lengkap ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 ini. Muqaddimah surah ini adalah berkenaan dengan asas tauhid yang saya cerita awal tadi, iaitu kerasulan, kemudian ataupun kenabian, kemudian ketuhanan, dan juga adalah hari akhirat. Sesiapa yang berpegang dengan tiga asas ini, dia adalah beriman ataupun imannya adalah sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang keempat ini diutuskan rasul. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Jadi ayat pertama dinyatakan Quran fungsinya, kemudian ayat yang keempat ini dinyatakan rasul dan fungsinya. Fungsi rasul ialah menerangkan keterangan, kebenaran bagi kaum mereka. Jadi menggunakan lisani qaumihi, bahasa bangsa mereka. Jadi kalaulah Bani Israel diguna bahasa Ibri, kemudian Al-Quranul Karim diguna bahasa Arab kerana diturunkan di tanah Arab. Jadi bilisani qaumihi, diturunkan Rasul itu dengan lidah kaumnya, iaitu bahasa kaumnya, dan fungsinya adalah untuk menerangkan bagi mereka kebenaran, hukum-hukum Allah dan juga akidah-akidah yang benar kepada kaumnya. Okey, kemudian ayat yang kelima Allah Taala sebut tentang nabi yang pertama, bukan nabi yang pertama, nabi pertama di dalam surah ini. Allah Taala sebut dalam surah ini ada beberapa nabi
Kemudian Allah Ta'ala sebut yang pertamanya disebut tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Musa diutuskan kepada kaumnya dan fungsinya sama, mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, sama seperti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat pertama. Okey, ini cara ringkas ayat 1 hingga 5. Kemudian ayat 7 dan 8. Allah Taala cerita ayat 1 hingga berapa tadi? Hingga 5 tadi kan, tentang asas-asas akidah. Kemudian Allah Taala sebut di dalam ayat 6, ayat 7 ayat 7 dan 8 Allah Taala cerita tentang iman dan kufur. Iman dan kufur. Ayat 7 ni Allah Ta'ala sebut, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Dan sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya adabku itu adalah amat keras. Ini banyak yang kita baca kan. Di dalam harian di dalam hidup kita, banyak kita jumpa, kita dengar ayat ini. Wala in kafartum la in syakartum, sekiranya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, dan aku pasti akan tambah kepada kamu. Maknanya syukur itu adalah punca ditambah nikmat, kebaikan. Syukur itu kita guna nikmat kepada benda yang boleh membawa kita ke akhirat. Dan Allah Ta'ala guna kita umur, Allah Ta'ala beri kita rezeki, Allah Ta'ala beri kita ilmu, Allah Ta'ala beri kita kepakaran, Allah Ta'ala beri kita lidah, Allah Ta'ala beri kita tenaga dan sebagainya. Semua itu kita guna kepada sesuatu yang boleh manfaat kita kepada akhirat. Ataupun kita lakukan nikmat tersebut dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda syukur kita. Bila kita lakukan syukur itu, bila kita bersyukur dengan nikmat tersebut, la azidannakum, menjadi sumber ataupun menjadi sebab Allah Taala akan tambah pasti kepada kamu tambahan-tambahan nikmat yang lain. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur nikmat tersebut, maka azab Allah itu adalah sangatlah pedih. Jadi syukur itu adalah akan bertambah nikmat, dan kufur itu adalah akan diberi azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala juga sebut dalam ayat seterusnya, iman seseorang itu bukan untuk Allah. Allah Taala sebut apa ni? Waqala Musa, dan telah berkata Musa, kalau kamu dan sesiapa jua yang ada di muka bumi ini seluruhnya berlaku kufur, ingkar, padahal yang demikian itu tidak merugikan Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya dan lagi terpuji. Maknanya kamu bersyukur, kamu beriman, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebenarnya untuk kamu sendiri. Ini untuk memahami, setengah orang dia seolah-olah dia solat ini bukan untuk dirinya. Solat pun rasa berat, bersedekah pun rasa berat, nak melakukan amal ibadat yang lain rasa susah. Dan apabila disebut zakat Allah Ta'ala wajibkan, solat Allah Ta'ala wajibkan, apalagi perkara-perkara lain yang Allah Ta'ala wajibkan, rasa berat, rasa susah. Tapi sebenarnya itu semua adalah untuk kebaikan kamu, untuk kemudahan kamu. Cuma kita saja tidak rasa. Seandainya kamu lakukan bukan untuk Allah, kalau kamu tak sembah Allah, Allah Ta'ala tak rugi apa-apa pun. Kalau kamu tak solat pun tak rugi. Kalau kamu tak sedekah pun Allah Ta'ala kaya. Kalau kamu tidak lakukan amal ibadat pun tidak menjejaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua itu adalah untuk diri kamu sendiri. Untuk diri kamu sendiri. Allah Ta'ala sebut di sini, fa innallaha laghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha terpuji dan juga maha kaya. Kemudian ayat 9, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Ayat ini Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat beberapa nabi, Nuh, Ad, Thamud.
walladzina min ba'dihim, dan nabi-nabi selepasnya, la ya'lamuhum illallah, yang mereka itu yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu ayat ini, sebelum ini Allah Taala sebut tentang Musa, kemudian Allah Taala sebut dalam ayat 9 ini, iaitu menceritakan secara umum para rasul dengan kaum-kaumnya. Jadi kita dah jumpa sebelum ni dalam surah Hud, dalam surah Yunus, dalam surah sebelum ini kita telah berjumpa bagaimana kaum-kaum terdahulu telah pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah 9, dalam ayat 9 ni disebut secara umum saja. Jadi bila disebut Nuh, kita ingatlah balik bagaimana kaum Nuh telah ditenggelamkan. Begitu juga kaum Ad, bagaimana mereka itu telah dimusnahkan dengan selama berapa 7 hari 7 hari 8 malam mereka dihantar angin sejuk sehingga mereka itu semuanya meninggal. Begitu juga Samud ditempik dihancurkan, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selepas mereka itu. Jadi ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan ditujukan kepada kita dan juga musyrikin Mekah. Jadi musyrikin Mekah bila dia baca ayat ini, dia terima, dia dengar ayat ini tentang Musa, tentang Nuh, tentang Ad, tentang Samud. Jadi mereka akan terfikir, maknanya kaum-kaum itu telah pun dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ini atas asas supaya mereka itu kembali kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Faruddu aydihim fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi syakkin mimma tad'unana ilaihi murid. Okey, ayat 10 tuduhan sama. Ayat 10 ini qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma qalu in antum illa basharun mithluna. Jadi ayat 10 ini Allah Ta'ala nak cerita kepada kita berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan hujjah. Hujjah kafir Quraisy dan juga umat-umat terdahulu lebih kurang saja. Apa hujahnya? Hujahnya Nabi ini datang untuk menyekat dari apa yang kami sembah, yang telah disembah oleh datuk nenek moyang kami. Antasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Jadi mereka ini hanya hujah mereka, kamu bertujuan menyekat kami daripada menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek kami, oleh itu bawalah kepada kami satu bukti yang jelas. Jadi daripada nabi-nabi dahulu sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujah mereka tolak nabi adalah kerana mereka mengikut nenek moyang mereka. Ini juga adalah antara masalah dalam masyarakat kita. Bila kita jadikan agama ini adalah ikutan nenek moyang. Kenapa kamu buat ini? Nenek moyang aku buat. Tapi nasnya tak menyatakan begitu. Tapi ini dia buat oleh datuk nenek moyang kami. Jadi datuk nenek moyang kita ini adalah bukannya dalil ataupun sumber hukum. Kalaulah apa yang mereka lakukan bercanggah dengan agama kita, kita kena tolaklah. Ataupun ada yang terbaik, maka kita kena ikut. Kalau tidak, kita akan menjadi muqallid ataupun taklid buta seperti mana yang berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu dan juga kafir Quraisy. Mereka menolak ajaran Nabi kita atas asas mengikut nenek moyang mereka. Kita pun masyarakat Melayu kita ni pun ada banyak yang khurafat, amalan-amalan khurafat yang kita lakukan atas hujahnya nenek moyang kita buat. Ini ayah saya buat ni, janganlah seolah-olah hina pula ayah kita ataupun nenek moyang kita. Jadi kita kena tolak satu pegangan amalan-amalan yang sesat yang tidak ada nas, sebagaimana tadi kita jumpa tadi kan doa Zulaikha dan juga nama apa tadi Yusuf kan, tidak ada nas daripada Quran dan juga hadis, tapi kita kata apa, mana boleh kita nak buang, ini dah dia buat ni, ustaz pun baca ni, ustaz tu pun kata tahu saya sebelum ni pun orang buat juga. Mak ayah saya buat, nenek saya datuk diambil. Jadi itu kita kalau tak benar kita tolaklah. Kita tolak, bukan nenek moyang itu bukan sumber hukum kita.
Bukan juga perbuatan-perbuatan seperti hari malam Jumaat baca Yasin. Bukan bermakna tidak boleh baca Yasin malam Jumaat, tapi pegangan bahawasanya malam Jumaat itu mesti ataupun wajib baca Yasin. Tidak ada nas yang mewajibkan, yang menentukan setiap malam Jumaat itu mesti baca Yasin. Jadi kalau ada nas yang mengatakan lebih baik ataupun pilihan lain, jadi kita tak boleh bantahlah. Tak boleh kita kata tak boleh. Masjid ini daripada dibina lagi pada engkau tak beranak lagi dia baca Yasin masjid ni setiap Jumaat. Tiba-tiba engkau datang sini mengatakan kita baca Al-Kahfi ataupun kita buat ceramah. Tak boleh. Ini adalah nenek moyang kita telah buat. Ini tak boleh jadikan asas sumber hukum. Jadi kita kena ikut nas. Kita kena ikut Quran. Jadi benda yang tidak wajib jangan kita wajibkan. Benda yang tidak haram jangan kita haramkan. Dan sumber haram ataupun wajib ini adalah qala Allah ataupun qala Rasulullah, firman Allah dan sabda Nabi. Tak boleh kita kata qala datuk nenek moyang kita. Apa yang dikata oleh datuk nenek moyang kita itu adalah tidak boleh menjadi asas. Kalau kita berkeras sebegitu, jadilah sebagaimana perangai kafir Quraisy dan juga umat-umat terdahulu, mereka hujah mereka inilah yang dilakukan oleh nenek moyang kita, nenek moyang kami. Jadi itu ayat yang ke-10. Kemudian ayat yang ke-11 hingga 15, Nabi Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang dialog. Dialog 11, dialog apa? Dialog antara Rasul dan kaumnya. Dan ini berulang daripada bahasa dahulu sehinggalah sekarang. Qalat lahum rusuluhum inna nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha' min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum. Ini adalah Allah secara ringkasnya Nabi bagi tahu kepada mereka Nabi ini adalah manusia seperti mereka juga. Seperti Nabi kita Muhammad pun sama, manusia diturunkan kepada kafir Quraisy. Begitu juga Musa, Ibrahim, Adam, semuanya manusia. Dan mereka ini bila manusia tidak boleh melakukan perkara yang melebihi kemanusiaan ataupun sifat manusia itu. Mereka bukan Tuhan. Jadi tak boleh jadi seperti agama Kristian menjadikan Nabi itu seperti Tuhan. Jadi Nabi Muhammad ini adalah manusia, ada sifat kemanusiaan. Jadi semua benda adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi itu adalah hamba Allah, menyembah Allah seperti manusia lain. Yang membezakan Nabi itu diutuskan, diturunkan wahyu ke atasnya. Dan Nabi itu adalah berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah, bersabar di atas segala ancaman ataupun siksaan yang dikenakan kepadanya, dan sebaik-baiknya adalah mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kafir, sikap mereka adalah bukan berdasarkan hujah. Kalau kita baca ayat sebelum ini pun mereka minta kebendaan, mereka minta mukjizat daripada Nabi. Bahkan mereka menganjing ataupun memperli Nabi. Kamu kata azab Allah ini adalah azab yang kuat, turunkanlah kepada kami segera. Mereka memperli Nabi, mengejek Nabi dan sebagainya. Dan juga dalam ayat 13 ini, mereka juga daripada Nabi dahulu sampailah sekarang, sampailah Nabi Muhammad SAW, mereka menghalau Nabi. Mereka menghalau Nabi, mereka mahu membunuh Nabi. Lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Kamu keluar, kami akan keluarkan kamu daripada bumi kami ini, dan kamu ataupun kamu beriman dengan agama kami. Kamu sembah berhala, okey. Tapi kalau kamu tak mahu sembah berhala, kamu keluar daripada bumi Mekah ini. Diancam bunuh dan sebagainya, sehinggalah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah untuk membina negara atau kekuatan di Madinah Al-Munawwarah. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu wala nuskinannakum fil ardh wala nuskinannakumul ardha min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id.
Maknanya walaupun sesaan ataupun ancaman yang Nabi terima daripada kafir Quraisy, begitu juga nabi-nabi sebelum ini mereka terima, tetapi Allah Taala janji mereka itu akan diberi kekuatan untuk menguasai bumi selepas mereka. Dan Nabi Muhammad SAW akhirnya menang. Nuh alaihissalam akhirnya menang. Lut, Hud, Yunus, Ibrahim dan selainnya, semua nabi-nabi ini mereka adalah menang. Allah Ta'ala bagi tahu mereka minta kamu dikeluarkan, tetapi sebenarnya kamu akan diberi kekuatan, akan diberi kemenangan selepas mereka itu. Dan Allah Ta'ala sebut wastaftahu wa khaba kulli jabbarin anid. Wastaftahu ini Rasul itu minta memohon kepada Allah SWT mendapat kemenangan, dan terkecewalah tiap-tiap orang yang sombong takbur, bersikap degil dan keingkarannya. Jadi bila diminta supaya diberi kemenangan, maka Allah Ta'ala makbulkan. Dan akhir sekali kalau kita baca kisah-kisah Nabi dan para Anbiya ini, akhirnya mereka akan mengatasi, menang, mendapat kemenangan, dakwahnya berjaya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menyeru umatnya kepada agama, kemudian menerima siksaan, kemudian Nabi dihalau, Nabi diancam bunuh, kemudian akhirnya kemenangan adalah milik Nabi, milik Rasul. Dan bagaimana orang kafir yang menentang Nabi? Allah Ta'ala sebut min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang menolak Islam, kamu ini menghina, menghalau, mengherdik, mencaci, menganying dan sebagainya kepada Nabi dan juga agama Islam ini. Kamu ingat di belakang kamu, selepas kamu mati, selepas semua ini berlalu, ada di sana Jahannam. Allah Ta'ala cuba cerita tentang apa? Tentang azab. Ustaz, nak tanya sikit. Ya, sila. Mengenai yang neraka Jahannam, kalau kita reflect balik dalam Quran, dia ada describe banyak-banyak macam keadaan neraka Jahannam kan Ustaz? Jadi kita boleh tak kita macam simpulkan bahawa neraka Jahannam ni pun dia ada banyak kategori Ustaz? Maknanya kalau untuk yang orang macam kafir ni, dia punya siksaan, dia punya keadaan neraka is lagi teruk lah Ustaz. Boleh kita macam anggapkan macam tu ke Ustaz? Ya, boleh Datin. Memang begitu pun. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nas. Ada ayat Al-Quran Al-Karim, sesungguhnya orang munafir ini mereka berada di tingkat paling bawah neraka. Maknanya ada paling bawah, ada yang bawah tu yang paling teruk lah dalam neraka ni. Dan juga Nabi beritahu azab yang paling ringan di dalam neraka ialah Abi Talib, bapa saudaranya. Diletak na'al, selipar daripada neraka menggelegak otaknya. Itu adalah yang paling ringan. Maknanya di dalam Al-Quran ini, di dalam neraka kalau kita baca Al-Quran ada gambaran-gambaran tentang pakaian, tentang minuman, tentang makanan, tentang keadaan dalam neraka, tentang apa kita panggil belenggu, tentang rantai, tentang besi-besi yang digunakan untuk pukul. Jadi gambaran-gambaran itu untuk mendekatkan kita keadaan dalam neraka. Tapi hakikat sebenarnya kita tidak tahu. Yang kita dapat gambarkan dengan apa yang kita ada di dunia ini. Apabila disebut rantai, kita fikir rantai sebagaimana rantai yang kita ada atas dunia. Apabila disebut besi, kita fikir besi sebagaimana yang ada atas dunia. Apabila disebut contohnya mimma insadid, daripada air minum, daripada danu, daripada nanah tubuh orang dalam neraka, kita bayangkan nanah yang ada atas dunia. Tetapi sebenarnya dia adalah hakikatnya berbeza. Sebagaimana syurga airnya tak sama, lazatnya tak sama, nikmatnya tak sama, begitu juga azab api dalam neraka tak sama dengan api dan azabnya, susah ataupun pedihnya di atas dunia ini. Hakikatnya tak sama. Cuma kita boleh gambarkan. Cuba bayangkan gambaran kita contohnya nanah di atas dunia ini, kita gambarkan tersangat jijik, tapi sebenarnya hakikatnya tidak seperti dunia ini. Dia adalah lebih jijik, lebih tak tahu gambarannya. Tidak ada benda yang jahat kecuali dalam neraka.
Dalam neraka ini semuanya jahat. Finnar ini syarrun kullu. Semuanya jahat belaka. Tidak ada yang baik, cuma ada tingkatan dia, ada yang seksanya berat. Kalau munafik seksaannya paling berat. Ada yang kafir, ada yang ringan, ada yang tingkatan-tingkatan dia itu adalah ada. Tidak sama semua Datin. Tidak sama. Cuma Allah Ta'ala gambarkan kepada kita supaya kita rasa dengan hidupan kita ada di atas dunia ini, kita dapat bandingkan dan kita akan rasa takut, rasa gerun, rasa jijik, rasa sakit. Kita dapat gambarkan sesaan tersebut. Dengan gambaran-gambaran tersebut dapat mengembalikan kita kepada Allah, dapat menakutkan kita, dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala dalam ayat 16 ini dia mula bagi tahu orang dalam neraka ini Islam akan menang, kamu wahai kafir, apa yang kamu dapat? Jadi Allah Taala bagi tahu neraka Jahannam akan diberi minum dari air nanah keluar dari tubuh ahli neraka. Jadi bila air nanah kita dapat bayangkan ahli neraka ini dia ada luka. Bila luka dia bernanah. Tidak begitu kan? Jadi sakit. Jadi nanahnya keluar, air nanah itu diberi pula minum kepada ahli neraka. Minuman mereka. Kita boleh bayangkan mereka yang tidak putus air. Ada yang minum air kencing. Mereka yang berada pada pasir, mereka ada dalam hutan apa, mereka sanggup minum apa saja yang boleh menghilangkan dahaga. Jadi ahli neraka ini dia tidak ada air. Kita belajar dah sebelum ini kan. Ahli dalam surah Al-A'raf, ahli neraka kata kepada ahli syurga, kamu limpahkanlah sedikit tafidu, kamu limpahkan sedikit air itu ke dalam neraka ini. Kami mahu, kami dahaga sangat. Jadi dalam keadaan dahaga itu air nanah pun mereka minumlah air nanah tersebut. Tapi cuba bayangkan air daripada nanah itu dengan baunya, dengan jijiknya diminum. Supaya gambaran itu dapat kita rasai dan kita akan menjauhi neraka itu. Kemudian disebut yatajarruhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Ahli neraka ini Allah Ta'ala sebut minum, dia meminumnya dengan terpaksa. Seperti mana yang saya cerita tadi, terpaksa minum, dahaga, hampir-hampir tidak dapat diterima tekadnya kerana busuknya dan ia didatangi penderitaan maut dari segala arah sedang ia tidak pula mati. Maknanya dia diazab, azab mati. Maknanya dipukul mati. Ditendang supaya mati, dibakar supaya bakar mati. Semuanya adalah azab untuk mati, tetapi dia tidak mati. Sakit saja tapi tak mati. Kita hidup atas dunia ini, kalau diseksa kita dengan seksaan yang kuat, kita akan mati. Bila mati, habislah. Tidak begitu kan? Tetapi tak mati orang dalam neraka. Wa ma huwa bimayyit. Bila tak mati, mereka akan menanggung seksaan neraka itu. Dibakar, datang balik kulitnya. Kemudian dibakar lagi, datang balik kulitnya. Dahaga, minum air nanah. Dipakai pakaian, pakaian juga adalah daripada api neraka. Dan diseksa dengan seksaan, dipukul, dirantai semuanya dengan rantai yang besi. Dibelenggu tangan mereka. Dan mereka ini mahu keluar. Sebelum masuk neraka lagi, ahli neraka ini minta kepada Allah supaya mereka kembali ke dunia nak jadi orang baik. Kita dah jumpa kan sebelum ini. Bila diazab dalam neraka itu, mereka nak keluar daripada neraka. Mereka nak keluar. Dan kalau ikut ayat dalam surah apa tu? Fi amadin mumaddad, sebelum itu dalam neraka ini ada pintu. Pintu itu tak pasti duduk di kiri, kanan ataupun atas. Jadi bila ada pintu, ini merupakan satu seksaan di dalam neraka bagi ahli neraka. Macam seekor burung yang melihat ataupun yang tunggu pintu itu dibuka untuk dibebaskan. Bila buka saja pintu, dia pun bebas. Ahli neraka pun tengok pada pintu itu. Bila pintu ini akan buka.
bilalah dapat aku keluar dari neraka ini, aku sudah seksa dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala cuba gambarkan di sini tidak mati. Min waraihi azabun ghalid, dan di sebalik tidak mati itu ada azab lagi seksa, lagi pedih. Ini adalah gambaran ahli neraka. Kita minta jauh ya, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Kita minta jauhlah daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama kita janganlah fikir kita ni ahli syurga. Bila kita rasa aku ini ahli syurga, lain jadinya. Kita rasa kita ini perlu kepada rahmat Allah SWT, perlu beribadat banyak lagi, tingkatkan usaha, tingkatkan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT, perlu kepada taubat, perlu kepada istighfar, supaya kita diberi rahmat oleh Allah dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan rasa kita ini ahli syurga dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan sedekah kita. Syurga ini tidak boleh dibeli dengan benda-benda itu. Sedekah kita, solat kita, haji kita, ibadat kita, tanda kita hamba Allah. Bukan tanda kita hak untuk mendapat syurga itu. Tanda kita ini adalah hamba abdi Allah, ikut saja apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan bukan kita ini tuan. Bila kita solat, kita pun nak tuntut syurga daripada Allah. Apa hadis Nabi sebut, la yadkhulul jannah wala ana, ada wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah, walau ana illa an yataghammadani Allah min rahmatihi. Tidak akan masuk syurga seseorang itu walaupun aku sendiri, kecuali dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya ayat yang ke-22, ayat 20-22. Okey, kita ada masa 18 minit lagi, insya-Allah boleh tamat ni. Boleh tamat dengan bimbang, insya-Allah. Ayat 20-22 Allah menceritakan selepas keadaan mereka di akhirat. Ayat 20. Jadi tentang azab lagi ni, maknanya Allah Taala cerita, alam tara annallaha khalaqas samawati wal ardi bil haqq in yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kemudian wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa. Allah Taala cerita lagi ayat 19-20 ni, Allah Taala cerita kalaulah Allah Taala mahu, Allah Taala hapuskan mereka, bawa makhluk yang lain. Maknanya orang-orang kafir itu Allah Taala boleh hapuskan mereka, ganti dengan makhluk yang lain, tapi Allah Taala tidak buat. Wa barazu lillahi jami'a, ini cerita lagi tentang akhirat. Apabila mereka itu berhimpun di akhirat nanti, Allah Taala sebut 20, faqala ad-du'afa lilladhina istakbaru. Du'afa ini pengikut, istakbaru ini pemimpin ataupun yang mereka sembah, yang mereka taat. Jadi orang-orang yang lemah, pengikut akan berkata kepada orang-orang yang sombong. Sombong ni orang-orang yang pemimpin ataupun orang-orang yang mereka taat di atas dunia. Inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnun. Kami ini ikut kamu, bolehkah kamu tolong kami daripada azab Allah? Maknanya kita boleh buat gambaran. Bila berkumpul di akhirat nanti, kita akan berjumpa. Mana seseorang yang menyembah berhala, menyembah manusia, taat kepada pemimpin, sehingga membawa kepada kekufuran kepada Allah SWT, akan berjumpa dengan mereka semua itu, dan akan tanya, kami ini mengikut kamu, adakah kamu boleh tolong kami daripada azab ini? Qalu law hadana Allah la hadainakum. Mereka pun menjawab, maknanya lau hadana, sesungguhnya kami menjadi pengikut kamu, maka adakah kamu dapat menolak daripada kami sedikit daripada azab Allah? Mereka menjawab, kalaulah Allah menunjukkan jalan selamat kepada kami, tentulah kami tunjukkan jalan itu kepada kamu. Sekarang kami sama saja kepada kita sama. Maknanya kami pun tak selamat. Bagaimana kami nak selamat kamu? Allah Ta'ala pun tak selamatkan kami. Jadi kami tidak akan
selamat. Allah Ta'ala pun tak selamatkan kami, kami pun tak selamat. Bagaimana kami nak selamatkan kamu? Itu jawapannya. Sawa'un alaina, sama saja kita. Kita ni sama saja, bakal masuk neraka, bakal menerima kemurkaan Allah SWT. Tak perlulah kamu duk minta tolong dengan kami. Aku dengan kamu sama saja. Itu seolah-olah. Sekarang sama saja kepada kita, kita menggelisah, mengeluh dan kita bersabar tiada sebarang jalan bagi kita untuk melepaskan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas dunia bolehlah kita ada pengikut. Begitu juga atas dunia bolehlah kita ada ketua ataupun orang yang kita taat dan sebagainya. Tetapi akhirat nanti tidak ada, masing-masing sendiri. Begitu juga syaitan. Syaitan ni apa dia kata? Dia kata, dan berkata pula syaitan setelah selesai perkara itu, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar dan aku telah menjanjikan kamu, lalu aku mungkiri janjiku itu kepada kamu. Syaitan pun mengaku. Maknanya berhala-berhala, kemudian syaitan-syaitan, kemudian manusia-manusia yang kita sembah, yang kita taat dan sebagainya, semuanya berlepas tangan berlaku. Semuanya adalah mengaku bahawasanya mereka itu tidak tepati janji, mungkir janji, semuanya sama, semuanya adalah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ikut manusia, tetapi ikut Al-Quran, ikut hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia tidak menjamin kita. La yanfa'u malun wala banun. Maksudnya akhirat nanti tidak ada manfaat harta dan juga anak pinak illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hatinya adalah lengkap, sempurna, sejahtera, iaitu salim, Islam, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian Allah Taala cerita selepas itu orang-orang yang beriman. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Adapun orang-orang yang beriman, mereka dimasukkan iman dan beramal soleh, mereka dimasukkan ke dalam syurga-syurga yang banyak. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai sejuk. Bila ada sungai ada sejuklah. Boleh minum. Khalidina fiha biizni rabbihim, dia akan kekal di dalamnya dengan izin Allah, bukan dengan ibadat kamu, bukan dengan keimanan kamu, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dan amal ini adalah syarat ataupun hamba, tanda kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman, kita beramal. Tahiyyatuhum fiha salam, dan tahiyah dia, mana ucapan di dalam syurga ini adalah salamun, sejahtera kepada semua. Kemudian Allah Ta'ala sebut alam tara kaifa fa'al. Allah Ta'ala sebut ayat 324 ini, Allah Ta'ala umpamakan la ilaha illallah itu adalah seperti pokok yang akarnya kuat dan dia punya keindahannya tinggi, agung, sampai ke langit. Allah Ta'ala nak ceritakan la ilaha illallah itu adalah kalimah yang agung kuat, seperti pokok yang kuat. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan kalimah khabithah, iaitu syirik. Syirik itu adalah seperti pokok yang tidak berguna, yang tidak buruk, pokok yang tidak berguna, yang mudah tercabut akarnya dari muka bumi, dan tidak ada tapak baginya untuk hidup. Jadi gambaran pokok. Jadi la ilaha illallah, iman itu akan menjadikan seseorang itu kuat, teguh akarnya, sama ada di dunia ataupun di akhirat, dan juga boleh manfaat kepada dirinya dan juga orang lain. Seperti pokok, perumpamaan tersebut yang ada manfaat. Kemudian yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Pokok yang kuat itu, kalimah la ilaha illallah itu, apabila kuat akarnya di dunia, maka begitu juga di akhirat nanti akan kuat, dan Allah Ta'ala akan tetapkan mereka yang beriman dengan qaul yang sabit, iaitu la ilaha illallah fil hayati dunya wal akhirah. Ini ada hadis Nabi SAW. Apabila kita semua meninggal dan bila di makam kita, dikuburkan kita, maka datang malaikat akan bertanya kita. Jadi mereka yang teguh akidahnya kalimah la ilaha illallah,
maka akan dapat mengucapkannya la ilaha illallah di dalam kubur nanti ya. Al-Muslimu, hadis Nabi SAW, Al-Muslimu, hadis ni hadis sahih ya, riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Seorang Muslim, idza su'ila fil qabr, apabila diminta di dalam kubur mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fadzalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Maknanya orang mukmin apabila diminta untuk mengucap la ilaha illallah di dalam kubur nanti, mereka akan ditetapkan kalimah tersebut. Mereka boleh mengucapkan kalimah tersebut mengikut ayat ini, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Dan juga ada hadis Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Aisyah. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kita akan diuji, umat kita akan diuji di dalam kuburnya. Bagaimana dengan aku? Ini Aisyah, isteri Nabi, dia pun bimbang. Bagaimana dengan aku? Wa ana imra'ah dha'ifah. Aku ini adalah seorang perempuan yang lemah. Qala, dan Nabi menjawab, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Maknanya seseorang yang beriman dengan betul-betul iman atas dunia ini, seseorang yang memahami hak-hak kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seorang yang teguh kepercayaannya, pegangannya, sebagaimana atas dunia keteguhan itu dan juga keimanan itu akan dibawa, akan diteguhkan apabila dia di akhirat nanti, termasuk juga di dalam kuburnya. Jadi itulah penting, keimanan kita, pegangan kita, tauhid kita ini mestilah kuat, mestilah teguh di atas dunia untuk jaminan kita pergi ke alam kubur, ke alam akhirat apabila bermula kita meninggal dunia nanti. Ustaz, nak tanya sikit. All the macam description of the neraka, of the siksaan ni, dia bermula bila di neraka. Jadi bila kita meninggal, itu yang saya faham lah Ustaz ya. Mungkin saya silap, Wallahualam. Jadi bila kita meninggal, seseorang meninggal, sebelum neraka kita tak sampai ke neraka, kita kan ada dalam period yang kita kata alam barzah Ustaz kan, yang dalam kubur tu. The siksaan dalam kubur tu adakah sama dengan siksaan yang macam describe dalam Quran ni, atau dia punya siksaan tu ada siksaan yang lain yang kita kata ada siksa kubur kalau orang meninggal hari Jumaat, Allah akan hapuskan, there's no siksaan kubur untuk orang yang meninggal hari Jumaat. Ada hadis yang sahih Ustaz kan? Saya pun jadi macam mana tu Ustaz keadaan yang kita baca ni yang dalam Quran describe, the siksaan ni bermula di neraka. Neraka belum lagi ada Ustaz kan, bila dah orang dah hisap semua baru ada neraka. Jadi that period, masa kita meninggal, seseorang meninggal hingga nak start the real siksaan macam di neraka, adakah siksaan yang Allah akan berikan pada kita semua Ustaz? Ya, itu kita panggil siksaan kubur ataupun ujian, fitnah kubur. Itu memanglah ada dalam hadis-hadis Nabi pun ada sebut. Siksaannya tidak sama dengan neraka, tetapi seperti ada hadis Nabi menyebut raudah min riyadil jannah, hafara min hafarin nar. Ada hadis Nabi menyebut syurga itu, kubur itu merupakan taman daripada taman syurga, dan kubur yang kena seksa itu juga adalah lubang daripada lubang neraka. Maknanya orang-orang yang ahli neraka di alam kubur ini mereka telah pun diseksa. Begitu juga orang yang ahli syurga di dalam kubur pun mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah antara kepercayaan kita bahwasanya ada di sana azab di alam barzakh, di alam kubur, yang membayangkan kepada seseorang sama ada dia itu adalah ahli syurga ataupun ahli neraka. Bahkan ada dalam surah Ar-Rah yang kita belajar sebelum ini, mereka berkata, kenapa dibangkitkan kami? Maksudnya mereka tak nak dibangkitkan kerana mereka tahu bahawasanya mereka akan dihisab dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi azab kubur itu adalah sabit. Sebab itulah ada doa Allah Taala sebut, Nabi kita ajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat
wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Doa yang diajar oleh Nabi kita dibaca selepas tahiyat akhir sebelum kita salam. Allahumma a'udzubika min adzabil qabri. Jadi ada di sana azab yang kita panggil azab kubur. Jadi kita pernah belajar kan minggu lepas kan, surah Al-Mulk itu antara surah yang dapat menegah kita, menghindari kita daripada azab kubur. Jadi ada hadis-hadis dan itu adalah menjadi satu kepercayaan bagi ahli sunnah wal jamaah azab kubur itu. Jadi kita kena elak, kita kena jauhi, dan ia adalah bayangan kepada seseorang itu jika diazab di kubur, maka itu adalah tanda dia adalah ahli neraka dan akan dihisap lagi di akhirat nanti. Dan jika di dalam kubur itu dia ada diberi nikmat, itu adalah tanda dia adalah ahli syurga dan akan dihisap, dia akan ditentukan syurga mana dia akan masuk nanti. Dan ayat ini mengatakan kepada kita ahli syurga ataupun mereka yang imannya kuat atas dunia, Allah Ta'ala akan tetapkan keimanannya di alam kubur, di mana mereka akan diuji, antaranya akan diminta kalimah tauhid, la ilaha illallah. Seandainya mereka teguh atas dunia, di akhirat nanti mereka akan sebut dengan mudah, akan bersaksi dengan mudah la ilaha illallah. Itu Jadi aja. Ustaz, just kesimpulan apa yang saya faham, siksaan dalam kubur and dekat neraka dia tak sama, tetapi bayangan kita dah dapat masa lagi kita dalam alam barzah, depending on keadaan kita, sama ada kita calon ahli neraka atau calon ahli syurga lah Ustaz ya. Ya. Ini apabila dibangkitkan, sesaan ahli neraka ini kemuncaknya adalah neraka, tapi dia bermula semasa nak meninggal. Kemudian selepas mati azab kubur. Kemudian bila dibangkitkan, mereka ada merangkak, mereka ada berjalan cepat di atas sirat al-mustaqim. Kemudian semasa hisab, semuanya adalah sesaan-sesaan yang akan dilalui oleh mereka yang berdosa kepada Allah SWT. Dan kemuncaknya adalah mereka berada dalam neraka. Dalam neraka ada sesaan-sesaan lagi. Bukan saja sesaan tubuh badan tetapi jiwa dan sebagainya. Jadi kita jangan bayangkan bila seseorang itu mati, dia akan rehat. Tidak. Maknanya kalaulah dia berdosa, dia kufur, bermulalah dia bertarung dengan azab-azab daripada azab kubur, kemudian di alam barzah, di pada mahsyar ada azab-azab di situ, kemudian di titian sirat akan dihisap oleh Allah Ta'ala, akan dimasukkan ke dalam neraka. Bila masuk dalam neraka akan diseksa dengan seksaan-seksaan yang lain lagi. Jadi peringkat-peringkat seksa itu kita perlu fahami bahawasanya bukanlah neraka saja. Tapi sebelum masuk neraka itu pun seseorang itu sudah pun melalui azab-azab tersebut. Jadi janganlah menjadi manusia yang tidak taat kepada Allah, kufur kepada Allah. Biarlah kita seksa dalam tempoh yang singkat ini. Mungkin umur kita 86 tahun, umur kita 40 tahun, 50 tahun. Kita seksa sekarang tak apa. Kita seksa, kita susah, kita payah kerana Allah Ta'ala atau dunia yang singkat ini, tak apa. Yang pentingnya jangan kita susah buat selama-lamanya, bermula bila kita mati sampailah ke dalam neraka. Ini kita kena jauhi. Dan bila masuk dalam neraka, diseksa dengan seksaan yang teruk, yang pedih, yang berat. Tak padan orang panggil. Kita suka, kita seronok atas dunia ini sekejap untuk kita hadapi seksaan neraka yang begitu berat, yang begitu lama tersebut. Bukan seharinya sama dengan sehari atas dunia ini. Jadi biarlah kita bersabar. Biarlah kita susah, ataupun biarlah kita tidak tahan kesabaran dan sebagainya demi untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini sekejap saja. Dunia ini adalah sekejap saja. Umur sekarang ni kalau saya 46 tahun, saya rasa sekejap saja. Tapi sebenarnya 46 tahun ini lama, tapi kita rasa sekejap saja. Bahkan saya rasa pelajar-pelajar pun sama, yang umur 60-70 pun kita rasa sekejap saja aku hidup ini. Tapi kita telah lalui zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman universiti, zaman kerja dan sebagainya. Jadi kita berkorban dengan hidupnya sekejap ini
adalah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sesekali kita leka ataupun kita berdosa sehingga kita diazab bukan saja di neraka di penghujungnya, tetapi bila nak meninggal dalam kubur sudah mula azab tersebut. Na'udzubillah min azabil qabri wa min azabin nar. Semua itu adalah kita perlu minta lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Datin, maknanya bayangannya ataupun azabnya bermula daripada kita nak mati. Nak mati itu pun di antara syaitan dengan malaikat berperang supaya seseorang itu mati dalam keadaan kufur. Ini pun doa para nabi kan, doa Nabi Yusuf yang kita belajar minggu lepas. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Jadi kalau para nabi pun berdoa sebegitu, apatah lagi kita makhluk yang berdosa ini. Jadi menjadikan wirid harian kita, wahai Tuhanku, matilah aku dalam keadaan muslim dan juga masukkanlah aku di kalangan orang yang soleh. Kerana bila nak mati itu pun sudah pun ada seksaan, ya. Sudah ada perbalahan, persekataan, sudah ada bisikan-bisikan yang meminta supaya seseorang itu mati dalam kekufuran. Kalau kita kuat, yuthabbitullahu alladhina amanu minkum, kalau kita kuat kukuh kita punya la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan teguhkan hati kita, mati dalam keadaan muslim. Dikubur ditanya pun kita akan jawab dengan yakin, dengan petah kita punya jawapan kita dengan betul, dan kita akan mendapat nikmat Allah SWT, dimudahkan daripada mahsyar, dimudahkan di atas sirat, kemudian akan menikmati nikmat-nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada apa dah kesusahan yang kita lalui di atas dunia ini. Bila kita mati, sudah habis semuanya. Kita akan lalui alam yang baru. Okey, dah 24 minit Panjang dah pula Okey, ayat berapa tadi? Yuthabbitullahu alladhina amanu minkum. Ayat yang ke 28 secara ringkas saya cerita ni secara ringkas ayat 28, ataupun kita sambung minggu depan macam mana? Haji Ali. Ketua darjah. Ketua darjah Haji Ali lah, biasa nak habis nak keluar awal ni banyak kerja dia tu. Kita sambunglah minggu depan. Ini benda bagus ni. Ya. Lambat habis dah Haji Ali, kita target satu juzuk satu kali kelas ni. Yalah, tengok keadaan. Okey, saya banyak cakap ni. Apa Ustaz? Sharing of the ilmu Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Okey. Datuk Seri kita pun tak datang hari ni kan? Okay. So kita habis ayat 28. 28 kita pun 30 kita secara ringkas 28 hingga 30 Allah menerangkan manusia yang ingkar nikmat Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut di atas tu mereka yang teguh imannya la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan teguhkan dia di dunia dan akhirat. Dan ayat 28-30 tu Allah Ta'ala sebut alam tara ila 28, alam tara ila, tidakkah engkau melihat dan merasa pelik mereka yang kafir itu telah menukar kesyukuran nikmat Allah dengan kekufuran. Ini lebih kepada orang yang kafir itu dia menerima nikmat Allah tetapi dia kufur kepada Allah. Jadi pelik kita boleh buat bandingan seorang anak menderhaka kepada ayah dan ibunya. Tidak pelik. Ayahnya jaga dia, ibunya lahirkannya, beri rezeki kepadanya, tolong dia, bantu dia, sayang dia sehingga dia berjaya dan sebagainya. Tiba-tiba dia tidak mentaati kepada ibu bapanya ataupun derhaka kepada ibu bapanya. Ini adalah sesuatu yang pelik. Begitu juga orang kafir. Allah Ta'ala sebut di sini dia pelik. Apakah kamu wahai Muhammad tidak melihat ajaib, pelik orang-orang kafir ini, mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan 28 kemudian jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar, dan mereka itu sanggup untuk masuk neraka Allah Ta'ala, dibakar dengan api neraka, dan disitulah tempat yang seburuk-buruknya. Mereka kecapi nikmat Allah, mereka hidup dengan nikmat Allah, dengan nafas, dengan oksigen, dengan umur, dengan rezeki,
Tapi mereka tidak syukuri nikmat Allah, kufur nikmat Allah, dan mereka sanggup untuk masuk neraka. Wa ja'alu lillahi andada, mereka itu mensyirikkan Allah dan sesat daripada jalannya. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, tamatta'u, kamu bersenang-lenanglah atas dunia ini. Kamu bersukarialah atas dunia ini. Fa inna masirakum ilan nar. Tapi ingatlah, kembalinya kamu ini adalah ke dalam neraka. Kemudian ayat ke-31 itu nasihat kepada orang mukmin, apa yang dia perlu lakukan. Jangan jadi seperti atas ni. Orang mukmin pula apa yang kamu buat? Ini ada dalam ayat 31. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. InsyaAllah. Setuju semua Ya. Haji Kharudin minggu depan. Haji Kharudin tak habis juga surah Ibrahim. Yalah, ingatkan habis surah ni. Ya, sepatutnya habis ni. Apa kita banyak awal tadi banyak kita sentuh soalan-soalan yang tercampur kan, lebih kurang 5 soalan. Minggu depan campur lah. Kita campur dengan surah satu lagi lah minggu depan. Itu angan-angan lah tu, angan-angan lah. Tak apa, dengan Hijr, surah Al-Hijr. InsyaAllah. Angan-angan kena ada, angan-angan benda yang baik ni. Surah Al-Hijr, kemudian surah Ibrahim, kita tamat surah Ibrahim dan kita sambung surah Al-Hijru. Al-Hijru ni ada 98 ayat saja. InsyaAllah kita 9. ya 98, 99 ayat. 99 Ustaz. Ya, 99 ayat. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jika ada soalan boleh share dalam grup nanti, boleh tanya dalam grup. Nanti saya akan jawab insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Okey, insyaAllah kita jumpa nanti pada minggu depan. Allah Ta'ala berkati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.